Tapi sebab kamu tak pernah belajar, kamu tak pernah modal, kamu tak bagi darah, kamu tak pernah bagi masa, kamu tak pernah jumpa guru tu, kamu tak pernah apa-apa pun, tahu-tahu kamu buka-buka klik-klik pop, jumpa. Tuan-tuan, macam tuan-tuan dapat kereta free lah, tuan-tuan, kereta free. Tuan-tuan dapat kereta free, hadiah kereta free. Dengan tuan-tuan beli kereta tu dengan kuda, dengan kerja OT overtime, susah payah, projek siang malam, dapat kereta baru dengan dapat kereta free. Ni ada orang dapat kereta ni, insyaAllah. Ada orang dua kereta, Abang Man bawa dua kereta. Apa beza kan? Ada beza kan? Dapat kereta free dengan kita usaha susah payah dapatkan kereta kita sendiri. Begitu juga dengan Allah. Sebab itu Allah kata jangan bagi kat orang bukan hak dia. Kita panggil pepatah pun dah berkata kena dapat bunga lah. Jadi kau begitulah mudah. Mudah. Betul lah kata Ustaz tu. Bagaimana kita menyemai sebuah pokok daripada kecil hingga besar, keluarkan duit kita sendiri, titik flow kita, itulah ilmu kan, untuk nak jadikan pokok tu. Ya, Alhamdulillah Abang Man. Tak apa, insyaAllah. Tapi kita semua insyaAllah bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni manusia biasa. Kita semua manusia biasa yang tidak lari daripada kesilapan. Memang ada perkataan-perkataan yang mungkin tersilap pada kita. Kekilafan tu memang pasti ada. Namun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya lebih selesa sepanjang kita berdakwah, mengajar, mendidik diri sendiri dan juga masyarakat dan jemaah. Saya suka bersandar dengan Allah SWT. Berapa indahnya Allah Ta'ala SWT. Kita nak kongsi ini sebenarnya nak kongsikan hak Allah SWT, bukan hak kita. Kita tak payah hak apa-apa pun, tak perlu. Yang perlunya Allah SWT. Allah Ta'ala ni hak dia kita kena sampaikan. Cantik, maha indahnya Allah SWT ini. Ya Allah Akbar. Mana? Ini yang kita nak sepak, ini yang kita sharekan sebenarnya. Berlaku ada perbezaan ataupun perbandingan daripada kupasan-kupasan ilmuwan. Jadi mencari tenaga baru untuk bekerja, mencari ilmu. Tak pernah jumpa lah benda ni, tak pernah jumpa. Jadi kerja keras tu sampai. Bermulanya, titik mulanya, titik bar tu akan sampai. Kalau kita tak pecahkan macam bila sampai nak bila nak selesai. Ini kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah Taala nak buka minda kita, nak bagi kita ilmu. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala satu hari pasti akan ada penyambungan dia, pertemuan yang baik, insyaAllah. Kita ambil yang baik daripada kalangan yang baik, insyaAllah. Akan dikembalikan kepada yang baik, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Ya, mungkin Azabi ada nak sikit apa? Nampak dia nak cakap tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Ustaz, memang merujuk kepada yang apa yang telah Ustaz maklumkan tadi berkaitan dengan syariat. Memang betul kita sebagai orang awam tiada mendalami ilmu itu secara khusus ataupun secara keseluruhan. Yang ada hanyalah basic. Basic ni maknanya syariat yang kita belajar di sekolah, di rumah, tertib pada ibu bapa, amalan yang telah diajar oleh kedua ibu bapa kita. Itu sahaja syariat secara basic. Tetapi kalau kedua ibu bapa kita ada amalan yang mendalami tentang ilmu syariat, dapatlah lebih. Untuk mendalami dengan lebih lanjut, tentu di pondok-pondok pun wallahu alam, rasa saya pun belum lagi kita rasa ada secara khususnya. Tetapi inilah kelas, insya-Allah. Saya suka dan saya gembira, saya rasa lega dan sangat terharu dengan keinginan ini. Saya harap ilmu untuk syariat ini dapat kita bersama insya-Allah di kuliah ini, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya saja, ada apa-apa? Soalan? Ada nanti saya. Baik, alhamdulillah. Abang Azhar, kita mungkin ada nak tambah sikit, mungkin nak ulas
ataupun nak tambah dari sudut yang lain, kita kongsikan bersama insya-Allah. Ramai yang berminat sebenarnya, semakin hari semakin ramai orang melihat kita, mendengar, mengikuti kita punya ulasan ataupun perbincangan ini. Rata-rata mereka ada komen kita perbincangan yang luar biasa, dia kata. Bukan biasa-biasa punya perbincangan. Memang benarlah perbincangan mengenai Allah SWT, tauhid dengan ilmu ni, dengan kita panggil dengan tertib dan disiplin ilmu ni, perkara yang bukan biasa-biasa. Abang Azhar ada sama kita? Berkenaan dengan syariah ni, rasa saya kalau dia kita belajar di satu tempat yang macam dulu Ustaz boleh dapat kan, Ustaz mungkin belajar di satu tempat jadi boleh dapatkan ilmu syariah ni. So maksudnya rasa saya lah, ilmu syariah ni memang di tempat awam ni memang susah lah. Macam kalau kita belajar, saya kat sekolah-sekolah ni tak ada. Kata ilmu hukum-hukum untuk ibadah tu, semua tu yang tu adalah kan. Kalau nak peringkat yang dari segi keseluruhan tu, mungkin kena tempat yang lain lah. Mungkin kita punya silibus pembelajaran tu yang penting, yang perlu dilihat sebenarnya. Pada pandangan saya lah kan. Baik Abang Azhar, terima kasih. Tapi cuba yang persoalan yang berlaku dalam minda kita semua, sampai bilakah masyarakat kita pada hari ini sebagai umat Islam nak menanggung perkara ini dengan kebuntuan kejahilan berpanjangan? Sampai bila? Ini persoalan kita. Sampai bila? Sampai bila kita nak beribadah dengan keadaan yang kita tak tahu? Beribadah dengan keadaan yang kita tak tahu. Okey, sebagai contohlah, sebagai contoh, kita bagi contoh daripada syariah juga. Yang mudah, paling mudah, basic, yang kita kata basic. Okey, sebagai contoh wudu. Kita berwudu. Kita berwudu apa mana Abang Azhar? Kita berwudu hari-hari, bertahun-tahun kita berwudu. Tetapi adakah kita tahu ayat-ayat wudu ni perintahnya di mana lokasi? Quran ke, hadis ke, siapa yang tunjukkan wudu ni ke, siapa yang bagi arahan wudu ni tertib, maksudnya muka, kepala, telinga, kaki dan tangan ni semua ni di mana sumbernya? Wudu saja, bukan yang lain. Mana sandaran? Sandaran dia. Kita nak beramal, kita beribadah ni, sandaran dia kita tahu tak? Di mana sumber tu? Kita pernah terselak ataupun kita pernah jumpa guru tak yang menyatakan ini sandaran dia? Kita cari sekarang. Saya tak ada. Jangan kata pergi jauh-jauh haji umrah ni. Wudu yang ayat kita buat ni. Betul. Tu kata Ustaz tu. Saya nampak itu Ustaz Syamsul Osman pernah bercerita pasal dalam Al-Quran tentang dia ada 3 je dalam dalil Quran, muka, tangan dengan kaki je. Itu yang untuk ambil wudu. Macam pergi umrah kalau dah terpaksa kan. Dia dalam dalil Quran saya tak ingat kat mana ayat. Memang ada kan. Dia terangkan tentang muka, tangan dengan kaki saja. Yang 3 itu je yang penting kan. Berdasar pada dalil Quran. Saya tak tahu ayat mana. Dia kena buka balik. Jadi begitulah Betul juga, Ustaz. Betul Rahman. Contoh, maknanya segalanya dalam syariah. Jadi bila kita tidak ada pembentangan, sampai bila masyarakat kita nak duduk dalam keadaan kejahilan. Kalau kita kata tertutup pun tak ada. Kalau terbuka pun Betul, tak boleh. Terbuka dah tak boleh. Saya rasa dah sampai masa untuk kita buka. Betul. Maksudnya bukan buka maksud tu. Maksudnya ambil basic saja. Macam Ustaz kata tadi, wudu. Dari Quran mana, hadis mana kan. Patutnya ke situ itu pergi. Bukan kita bincang saya keseluruhan. Itu sebab tu. Sebab itu kita melihat kepada kepala kita, iaitu tauhid kita. Bila kita tauhid ada, baru kita terperasan, kita tersedar. Baru kita rasa kita manusia. Macam contoh tak kata kan, Mamat pegang, tak ajar dulu, ambil sekali wuduk je. Saya tak ambil 3 kali. Saya pegang maksudnya janganlah kita takut sangat, tak yakin buat lagi 2 kali.
kali. Sekali itu kan wajib, 2 kali itu kan sunat. Itu yang abang pegang. Lama-lama dengan izin Allah. Ya. Maknanya, itu ialah betul lah tu. Maknanya saya kesian, simpati. Saya tak sampai hati nak melihat dan membiarkan masyarakat kita, sahabat-sahabat kita yang terus dalam keadaan 3 kali itu macam wajib. Dia fikir 3 kali, mesti 3 kali. Mesti 3 kali. Sebenarnya sedangkan yang perintahnya sekali. Sama juga bertasbih dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud. Kita ni subhanallah walhamd, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali lama. Yang wajib sekali saja. Apa dia? Subhanallah. Itu je. Sab. Tapi kita tak tahu. Kita nak habiskan dalam pandang subhanallah ni adalah salah satu tasbih. Bukan yang tasbih itu yang exactly kita panggil yang patut kita panggil tidak. Banyak tasbih yang Rasulullah bagi, yang paling pendek adalah subhanallah. Dan yang wajib hanya sekali. Tetapi adakah kita tahu perkara ni? Tak tahu. Bila tak tahu, kita buat semua bantai wajib. 3 pulut adalah panjang, 3 kali pula. Mau tak jenuh kita. Mulalah kan kalau jadi imam, orang yang macam ni jadi imam, orang makmum memang maki lah. Apa yang lama ni? Kita ni lutut nak tercabut dah. Dia punya rukuk rumah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ada lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dia ni apa lagi? Subhana. Belakang dah goyang dah. Jadi syariah tak, sebab tidak ada syariah. Dia tak ada sandaran. Tak ada sandaran itu. Dia nak sandarkan mana? Itu dia sandaran dia. Jadi beramal tanpa ilmu kita panggil. Ini kita kata beribadah tanpa ilmu. Ada satu pepatah lagi, berilmu tanpa amal. Dia ada ilmu tapi dia tak amal. Satu hal lah. Dia yang rajin beramal pula tak ada ilmu pula, rajin amal saja. Pakai serban, pakai. Pakai jubah, pakai. Pakai janggut, pakai. Sebab Ustaz, yang sandaran tapi ilmu tak lah. Sandarannya bagi dia, bagi golongan ini di sekolah itulah ilmu. Tak, saya cakap ni juta manusia marah saya. Sebab yang beramal tanpa ilmu ni berjuta. Dia akan tanya, kau berilmu sangat ke ni? Kau cakap banyak ni. Kau hebat sangat tengok ni. Nampak tak? Manusia akan sakit hati. Saya, sebab apa saya cakap dalam bentuk macam ni? Saya belajar. Saya melihat. Takkanlah saya dah tahu, saya buat-buat tak tahu pula. Allah Akbar. Jadi dunia ini terbalik. Sepatutnya orang yang tak tahu kena belajar. Innama ilmu bita'alum. Orang yang semuanya ilmu ni kena berguru. Sekarang terbalik. Guru kau baca dari mana kau baca ni? Guru yang kena tembak. Kau baca mana ni? Aku tak pernah dengar lah benda ni. Semua kau kapi-kapi kau semua syirik. Semua kau pukul bantai syirik. Orang kau je betul. Engkau je betul. Orang lain semua syirik kapi lah. Spend down habis. Jadi tuan-tuan fikir-fikirlah sendiri. Kira macam saya ni, kira macam duduk kat depan ni, kira bersedia untuk kena penggal lah, kena pancung. Dan ramai kawan-kawan rakan-rakan ustaz-ustaz yang kenal saya, kawan-kawan saya pun semua lari kan. Kau ni apalah buka topi. Bukalah topi besi biasa, sudahlah. Bukalah topi besi biasa yang orang ni, kau buka syirik pula. Kan, marahlah orang. Semua pasang TV semua syirik dah. Kan? Habis semua syarikat TV semua marah kau. Kan, dulu kau orang TV juga. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, bukan kita nak perhalusi betul-betul. Kita cerita di sudut ilmu, bukan di sudut nak tentang orang. Tak ada siapa pun saya sebut nama orang kat sini. Kita takkan nak biarkan. Sebab tu saya kata dalam kuliah, hari ni takkan faham, esok pun tidak akan faham. InsyaAllah 3, 4, 10 tahun akan datang akan faham. Abang Man tahulah orang lama kita. Hari ni banyak kefahaman sampai. Dah cakap bila? Dulu lagi dah cakap. Dulu dah cakap dah. Pernah dengar ni tapi tak tahu mana.
kefahaman itu Allah akan buka bila? Wallahu alam. Jadi baru dengar, first time dengar kongsi, jangan pangkal, jangan sangkal, pelan-pelan, sifat, sikap, akhlak, minta doa. Tak faham, ya Allah, kau bagilah aku faham. Apalah ustaz jaga macam-macam lah ustaz ni. Nak marah pun ada ni. Saya mengaku, ramai anak murid saya marah saya. Abang pun pernah marah saya ni, saja marah saya, Hazafi pun bengang dengan saya. Semua bengang, semua bekas-bekas musuh lah kita panggil. Memang sakit, kita memang fighter lah kita panggil. Tapi hari ni kita kenapa muafakat? Kenapa kita duduk semeja hari ni? Kenapa? Ada sesuatu kebenaran di sebalik pergaduhan kita sebelum ni. Boy. Pengantuk sekejap kan? Masing-masing Allah ada tarbiyah. Ustaz, Masing-masing Allah ada tarbiyah. ya. Ramai yang lagi akan jadi perkara yang sama. Masing-masing lain. Ya, ramai yang akan datang tapi masih lagi di pinggiran tu, di tepi-tepi tu, saya tahu. Apa pun bukanlah, ada juga Abang orang anggap saya sombong. Tu saya kata tadi, kita belajar tentang syirik ini. Kalau sombong ni kena pecah balik. Tak, kita bagusnya kita belajar di sini, kita tak takut. Sombong tu macam mana? Kita kenal sombong tu macam mana, lagi bagus. Kita tahu. Macam Abang Man ada takwa tu macam mana? Abang Man ada nak ucapan pada orang yang cakap saya sombong, ucap sikit daripada dia orang. Sombong tu apa? Kita bukan kelas sombong lah macam tu. Kira Abang Man. Ustaz, kita kena baca balik 30 hingga 37. Ayat 30 hingga 37. Kenapa? Dia itulah betul Abang Man. Benar-benar. Jadi itu sombong ni kita buka balik pustaka, bahasa pustaka tu. Sombong yang macam mana. Dia kalau boleh, yalah dunia nak kiamat Abang Man. Kalau boleh dia orang tak nak bagi kita ni segar, sihat, cakap lantang, tegas macam Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah. Dia tak nak ni. Sayyidina ni tak nak. Dia nak semua terpeot macam ni, sengit kan. Yalah, itu yang dia suka. Kan? Yalah bos, siapa yang buat tak apalah. Itu yang dia suka, yang saya nampak. Dia patutnya dalam Islam udkhulu fi silmi kafah. Dalam Quran kata masuk Islam dengan seluruh 100%. Bukan dia pilih-pilih. Ni tang ni je dia ambil, tang lain tak ambil. Macam mana? Jadi insya-Allah begitu kita balik kepada tadi, maknanya yang telah dibincang kupas panjang lebar sebenarnya kuliah kita yang lepas berkaitan dengan hati ni, insya-Allah saya rasa kita dah saat akhir berkaitan dengan hati ni. Sebab tu kita memperbetulkan, mencantikkan lagi kita, hiaskan lagi kita punya i'tiqad kita dalam hati kita. Dan kita sebenarnya tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita janganlah sekali-kali nak tipu Allah. Bagaimana tipu Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bagi tahu dalam Quran surah Rahman banyak kali. Kenapa tukadziban? Kenapa kazaban? Kenapa penipuan yang Allah sebut? Kenapa kau nak tipu aku? Allah kata, kenapa kau nak tipu aku? Kenapa perkataan tipu ni Allah lantarkan kepada manusia, kepada hamba dia? Kenapa? Memang kita ni sifat penipu. Kita ni suka tipu Allah. Kita tak pernah setuju dengan Allah. Kita tak pernah mengaku pada Allah. Kita tipu Allah. Rezeki, nikmat, pernafasan, nikmat, kehidupan, nikmat, segala nikmat yang kita kecapi hari ini, kita tak pernah sadar kepada Allah. Kita tak pernah, dan bukan tak pernah, hampir tak tahu dan tak faham bagaimana nak sandarkan kepada Allah. Tak tahu bagaimana cara. Dulu saya begitu. Jika saya tidak mengaji, jika saya tak cari, saya pun begitu. Apa yang berlaku? Aku tak tahu macam mana nak terima kasih dengan Allah. Dah lah tak nampak. Lagi nak terima kasih. Kan dua perkara yang berbeza. Dah tak nampak. Lagi nak terima kasih dengan benda yang tak nampak. Sangat luar biasa dan sangat mustahil.
Tetapi hari ini saya berjaya meletakkan sadaran ini kepada Allah. Satu, saya nampak Allah. Yang kedua, saya sandarkan kesyukuran kepada Allah. Dua perkara dengan ilmu. Bagaimana manusia sejagat, masyarakat awam, khususnya orang Islam, nak sandar kepada Allah jika tidak nampak Allah, jika tidak kenal Allah? Bagaimana dua ni perkara boleh jadi kalau tidak ada ilmu? Dan ilmu untuk Allah ni adakah di mana? Ada di mana? Ada di mana? Tak ada. Untuk ilmu mencari Allah tak ada. Cuba awak Google tempat ilmu mencari Allah. Buka kat mana? Ada tak map dalam dunia ni? Google dia. Maknanya tak ada. Siapa yang berani? Katalah kita kata kat sini, kita bercerita mencari Allah di sini. Boleh ke? Tak boleh juga. Kita hanya perbualan biasa, membincangkan isu-isu semasa. Nampak? Apa? Abang senyum panjang tu. Tak. Boleh kata Allah tadi. Orang kata Ustaz kata, KDQ ni datanglah, kita mau cari Allah. Kawalan, wartawan datang. Wartawan datang tangkap aku. Itulah kerja dia, tak ada kerja lain lah. Nak menangkap je. Hai. Sebab tu saya tak ada tulisan mencari kat sini. Tak ada wawaran, tak ada kita wawarkan perkara tu. Kita cuma berbincang berkaitan dengan hukum hakam, telah ditulis oleh syariat. Baik. Jadi insyaAllah ada apa-apa soalan Abang Man berkaitan dengan, kita dah sampai ke penghujung ni insyaAllah. Kali ni kita akan polish lah habis-habisan berkaitan dengan bagaimana kita nak hindari hati kita ni daripada syirik tadi. Itulah dengan berbalik kepada syariat Islam. Berbalik kepada syariat Islam. Tetapi persoalan yang saya soal tadi, di manakah syariat itu? Di mana? Di masjid, Ustaz. Khutbah Jumaat, setiap Jumaat cakap syariat Islam. Berapa minit tu? Beberapa minit saja. Harapkan imam yang berkhutbah. Hari ni punya khutbah terbaik. Macam-macam ada dalam. Mana syariatnya? Belum kelihatan lagi. Menggunakan tiket mimbar sebagai berbincang pasal dunia. Yang kita pula di mimbar kita panggil di tempat niaga cerita pasal agama. Di tempat masjid cerita pasal dunia. Macam tu ada terbalik dah sekarang lah. Di mimbar-mimbar, sebenarnya di mimbar-mimbar khatib Jumaat ni menekankan tauhid sebenarnya. Menekankan tauhid. Bila tauhid sempurna, tauhid sampai kepada masyarakat, insya-Allah yang lain semua insya-Allah akan selamat. Tapi kalau tauhid tak ada, ceritalah macam mana pun takkan sampai. Malah mengantuk orang tidur. Cerita pasal dunia memanglah orang ngantuk. Tak ada roh. Tak ada roh. Rohnya makanan tak ada. Tak sampai. Tak ada roh, tak hidup. Tak ada roh. Layu. Lesu. Jadi Allah SWT perlukan kita mengesahkan Allah SWT. Siapa lagi jika tidak kita, Mama Azafi? Siapa lagi yang tidak? Siapa lagi yang Allah tunggu? Takkan nak tunggu Chong Pang pergi tauhid dengan Allah. Takkan nak tunggu Mr. David Ko, Lajuki yang pergi tauhid kepada Allah. Kita lah. Jadi apabila kita terlepas perkara ni, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggulah hari ni. Hari ni Allah redakan dengan kudrah iradah Allah Taala. Allah redakan.
Allah redakan. Bukan kita cakap kita, tetapi Allah yang meredakan keadaan. Jangan kita lupa, Allah yang meredakan. Ni manusia ni lupa lagi daratan ni. Dah lupa balik dah ni. Allah redakan keadaan ini kerana ada insan-insan yang prihatin kepada Allah. Ada insan-insan yang zikir kepada Allah. Ada insan-insan lagi berkat-berkat guru-guru kita tauhid kepada Allah. Ada yang cari-cari Allah. Harta ihsan Allah bagi peluang lagi. Yang zulumat, yang maksiat dilepaskan kerana orang-orang ni. Yang pesalah, yang penjenayah dilepaskan kerana orang-orang ni. Fardu kifayah, fardu ain dijalankan. Yang tak buat semua tak berdosa. Hebat Allah Ta'ala. Kita buat fardu ain ni buat apa ni? Ini buat kumpul apa? Fardu ain. Fardu ain, brother. Kenapa? Sombong. Kita buat fardu ain pun sombong, dia kata, Muhammad. Aku kira betul lah. Dia tak tahu aku boleh buat macam-macam ni. Kita fardu ain. Bukan kita buat maksiat. Yang kau nak marah kan? Cuba buka. Cuba minta Allah Ta'ala. Kita buat fardu ain, takut balak, takut Allah Ta'ala murka dengan kita, dengan umat Islam. Kan katanya buka fardu ain, fardu kifayah, orang lain tak payah. Buka fardu kifayah, orang lain tak payah. Betul lah tu, tak payah buat sebab dah di covering, dah di cover. Tinggal terus. Tapi cegedik je kita. Orang kita cegedik, tak payah, langsung tinggal. Langsung tak nak tahu. Allah bagi keringanan sebenarnya. Allah bagi kehebatan, keutamaan kepada umat ni, tidak membebankan. Okey, satu grup buat, satu grup tak payah buat. Yang ni kabur, yang ni saling perlu memerlu lah katanya. Tetapi dia punya konsep dia tinggalkan terus. Ni kerja ustaz-ustaz, dia kata. Kerja ustaz-ustaz pula. Nampaknya kita kena cover lah. Kita cover lah. Kita cover, tapi dia marah kita. Ini yang kita terperanjat. Tu dia. Jadi insya-Allah. Tapi apa pun, itulah saya nak cakap tadi, mesej kita dalam proses mencari Allah ni cukup tercabar, cukup teruji. Kita akan diuji oleh isteri kita. Isteri kita lah yang akan uji kita. Dia yang orang yang paling pertama menteri pembangkang kita. Kena ingat Nabi Nuh alaihi salam, isterinya tidak bersetuju dengan dia ke jalan Allah, dia pangkar habis. Anaknya pun tak ikut. Nabi Nuh alaihi salam gagal untuk Islamkan anak-anak dia, isteri dia. Allahu Akbar. Sedih sangat. Orang yang cerita Nabi-Nabi lain banyak yang gagal untuk Islam mereka. Apatah lagi saya, apatah lagi tuan-tuan, Nabi-Nabi pun gagal keputusan dia. Kita siapa? Jangan paksa isteri kita, tuan-tuan. Jangan buat untuk kita saja. Buat sebaik-baik. Halus lagi, cantik lagi, kemah lagi. Sampai tercabut hati dia. InsyaAllah. Kena saya punya ayat tangkal ni, insyaAllah. Pecah hati dia. Apa? Power punya. Kan Abang Man dah dapat tu. Itulah. Jadi kita cantikkan kita punya amal. Kita cantikkan ilmu kita. Tak apa, kita kejarkan. Saya cakap Allah Ta'ala, pengalaman saya nak cari ilmu ni, tuan-tuan, nak dapat syariah ni. Saya mengaji syariah ni di Kolej Islam Darul Hikmah. Daripada Polisian ke kolej ni, ke Kajang ni, setiap pagi saya ada kelas pukul 8. Saya daripada Polisian saya bergerak pukul 7, naik kereta. Pukul 7, pukul 8.30 sampai. Taman? 7 saya tak duduk hostel sebab saya bekerja kan. Jadi saya pulang, saya ambil keputusan tu pulang. Dalam keadaan ngantuk Aman. 7 pagi memandu. Daripada Polisian ke Kajang. Saya tak tipu, tetapi Allah SWT bagi saya kekuatan. Setiap hari saya kuliah tak setiap hari lah sebab saya ambil yang Iban-nya. So saya ambil seminggu dalam 3 kali 4 kali kuliah lah. Tapi pun Allah, saya sanggup lah cakap.
sampai tertidur dalam perjalanan. Tertidur tu biasa lah kita panggil. Tertidur tu memang biasa. Tahu-tahu kat tol ke? Encik? Ha? Ha? Tengah bayar tol ke? Ha? Dah sampai dah? Kalau saya cakap kat sini bahaya viral lagi. Ustaz ni macam pula kan. Siapa pula bawa Ustaz? Ustaz ada kadang kan bawa kita. Dah itu pula. Kita nak cerita modal susah payahnya kita, zuhudnya kita nak cari dapat hukum dan dapat ilmu ni bukan senang, bukan mudah. Sampai hari ni dapat hasil, alhamdulillah. Ramai yang dapat kecapi nikmat ni, dapat sikit sebanyak tak banyak sikit pun dapat. Nak cerita ini hati ke hati. Kalau saya sombong saya minta maaf, sombong lagi saya minta maaf. Saya tidak terlepas daripada mungkin kadang-kadang mata kasar manusia ni memang action sangat ada ustaz ni kan. Macam tu saya faham. Tapi saya minta maaf banyak. Saya cuba nak tunduk, tak nak belajar. Kita masih nak belajar macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi bercakap, macam mana Allah Taala peta yang tulus, yang mulus tu kan. Itu kita nak belajar. Tapi saya cerita begitulah berapa beratnya kita ulang alik, maknanya payah nak dapat ilmu ni. Dan kesian tengok masyarakat bila saya dapat alhamdulillah segulung apa kata ijazah tu rasa seronok. Tapi saya berkata saya berfikir bagaimana orang lain yang tak ada terlibat dalam ilmu ni. Bagaimana ibadat mereka, bagaimana pegangan mereka, bagaimana itikad mereka, bagaimana dia punya tauhid mereka. Dalaman yang kita belajar hanyalah luaran kan. Di luar yang ada hari ni luaran saja. Dan dalaman, jangan, bahaya, dalaman tu sesat. Sedangkan pengakuan tu datang daripada mana? Daripada luar ke daripada dalam? Pengakuan tu datang dari dalam. Arkanul Islam khamsah. Al-awwal syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nampak? Orang yang belajar lah. Kalau tak belajar ada, biasalah yang dia tahu tu je. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Itu biasalah untuk orang awam. Tetapi orang yang belajar ada, dia panggil tertib dia. Arkanul Islam khamsah. Al-awwal asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita berpegang kepada 5. Kalau orang kata kita sesat kan, orang tuduh saya sesat, ini bukti dalil saya bagi. Pergi cari orang yang belajar, yang tak sesat. Saya sesat, pergi cari yang tak sesat. Apa yang saya cakap? Tengok, buka betul-betul. Arkanul Islam khamsah. Al-awwal syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini dalil dia. Rukun Islam yang 5 yang pertama yang kita bincang ini, yang pertama. Yang kamu kata kamu sesat ke, aku sesat ke, sesat ni. Ini yang pertama Islam. Kau tak cukup, kau tak lepas. Dan soalan yang pertama juga kamu masuk kubur, ma rabbuka, ada kaitan dengan syahadati an la ilaha illallah. Ada kaitan dengan ma rabbuka dalam kubur kamu. Bila mana ma rabbuka kamu tak selesai, kau semayanglah macam mana beribu tahun pun tak jadi apa. Kau puasa lah beribu tahun pun tak jadi apa. Ustaz, ni tauhid lah. Inilah tauhid. Inilah tauhid yang kita risau ni. Tauhid ni bukan amal saja. Dalaman, pemahaman, iktikad di dalam, ikatan di dalam, akidah adalah aku janji, akidah. Itu secara amnya. Alhamdulillah, kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala bagi kita taufik hidayah dan kefahaman insya-Allah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahaman. Saya bagi doa ni. Allahumma zidna ilman warzuqna fahaman. Boleh ambil doa ni untuk kita Allah bagi kurnia ilmu dan kefahaman. Allahumma zidna ilman warzuqna fahaman. Kemudian tambah lagi. Allahumma zidna fahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna fahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Saya nak share sikit Ustaz dengan sahabat-sahabat dengan Azhar semua yang jauh-jauh kan. Kadang-kadang kita tak ada connection dengan KDQ. Zah, cuba Zah, kita praktiskan. Ya Allah, kau buka lah peti ilmu ni, aku tengok idah kau sunnah, kenal berlindung ya Allah.
apa ni, bersama dengan jentera-jentera KDQ. Azhar cakap dia tu, moga Allah buka jalan Azhar, jalan. Dia yang akan bagi Azhar jalan. Saya pun sama dulu, saya pun minta mengintai, tapi kadang-kadang dapat sikit. Sikit dapat sikit lah. Sikit-sikit. Betul Azhar? Tak bohong. Betul kata Ustaz. Betul. Dia minta 3P tu. Petunjuk, hidayah, pulang sunnah, penolong, pelindung. Pelindung tu boleh pecah lagi dalam. Dalam tu ada lagi. Zahir batin kadun roh. Tak bohong. Terus terang dia. Itu boleh sikit kita dapat. Itu belajar. Abang Man, saya ada ala-ala Abang Man sentuhkan perkara tu. Memang betul Abang Man cakap, saya sokong dan saya tambah sikit lagi. Tak payah jauh kita pergi. Kalau jemaah yang sekarang yang hidup ni, kita mungkin tak faham apa jemaah Islam ke jemaah puak ke apa, jemaah ni negatif lah. Betul. Tetapi kita lihat kepada jemaah yang talqin dengan kita di kubur, itu jelas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuasa Allah, jangan main-main. Bukan nak tengok siapa yang mati, tuan-tuan. Bukan nak tengok siapa yang mati, tapi kita nak lihat betapa ihsannya Allah SWT yang memandikan mayat si mati ni, tak tahu dia ni siapa. Kadang-kadang yang kita, minta maaf saya cakap, insaflah kita sama-sama. Kita jangan sombong sangat. Maksudnya apa? Maksudnya sombong yang sebenar ini adalah sombong apabila kita berada di bawah tanah nanti dan nak mandikan jenazah kita nanti, bila kita tak bernafas tu nanti, siapakah yang mandikan kita? Sedangkan anak isteri kita yang kita belah, yang kita nafkah, yang kita bagi emas mata, yang kita bagi kereta, yang bagi rumah, yang bagi segala dunia ni, belum tentu boleh mandikan akhir kita, boleh mandikan tubuh badan kita untuk kali terakhir, untuk jenazah kita. Dan mereka juga tidak pasti lagi boleh bagi tahlil talqin kepada kita dan boleh imamkan solat jenazah kita dan teman kita dalam kubur kita saat hari pertama kita. Semua orang yang kita tak pernah kenal, tuan-tuan. Kita tak pernah jumpa, tuan-tuan. Kenapa kita bersombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi? Kita daripada sekarang kita kena sedar, yang ada depan mata kita doakan. Ya Allah, doakan, hantarkan doa, kirimkan doa sebanyak-banyaknya. Jangan sombong. Sebab esok kita tak tahu bila kita mati siapa mandikan kita, masya-Allah. Sebab esok siapa yang nak selesaikan jenazah kita, siapa yang balut badan kita ni yang lemah ni dengan kain kapan ni, tak tahu siapa. Mungkin masa kita hidup ni orang ramai dekat kita, masa mati kita tak tahu orang lain. Wa na'udzubillah, kita jangan, ini kesombongan yang sebenar yang kita maksudkan, yang kita tak nak, yang kita tak mau. Jadi insya-Allah betul Abang Man cakap tadi, maknanya kita belajar daripada sekarang, daripada kehidupan ini kita doa, belajar doa untuk jemaah. Kalau halus lagi tu lagi dalam tu memang tak boleh kongsi sini lah. Maknanya jemaah-jemaah yang kita tak nampak tu tapi maknanya yang kita nampak dulu, kita mulakan dengan yang hadir dulu, yang kita kenal, yang apa, yang boleh yang kita masyhur lah, kita panggil masyhur dengan kita, apatah lagi guru kita yang pernah bagi ilmu pada kita ataupun orang yang pernah selamatkan kita, apatah lagi perlu dia bagi lebih, insya-Allah. Mudah-mudahan terima kasih banyak Abang Man. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan urusan-urusan kita semua dipermudahkan, insya-Allah. Kita jumpa lagi Abang Man, jumpa Abang Azhar. Okay, salam semua sahabat kita yang berada di negeri Selangor, insya-Allah, dan Melaka, orang Melaka pun ada orang Kedah pun ada ni. Kemudian orang Johor, Johor Bahru, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand. Dia bersama kita. Dia tunggu kita lahirkan ni. Dia tunggu perkongsian ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-israfan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.